langkah pembetulan, penambahbaikan sentiasa diteruskan, KPKT pasti cemerlang. Mari bersama kita tujui wawasan KPKT dengan semangat bersatu hati, itulah amalan kami. Biaya kerja berkualiti, tingkatkan produktiviti, piagam pelanggan dipatuhi, semasa hikmat diberi. Ketika kita berurusan, pelanggan diutamakan. Jika terima aduan, ambil langkah pembetulan, penambahbaikan sentiasa diteruskan, KPKT pasti cemerlang, KPKT pasti cemerlang. Hadirin dipersilakan duduk. Yang berhormat Datuk Hajah Zuraida binti Kamarudin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Abdul Muttalib, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang berbahagia Datuk Zainal Abidin bin Abu Hassan, Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha, Ketua-ketua Jabatan, Setiausaha bahagian, yang dipetua pihak berkuasa tempatan. Yang berbahagia Datuk Seri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, dan tidak dilupakan juga para penonton yang sedang mengikuti kita secara langsung di Facebook KPKT dan Radio KPKT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia prihatin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi atas limpah kurnianya dapat kita bersua dalam Majlis Amanat Tahun Baharu Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT tahun 2021. Hari ini merupakan hari yang bermakna bagi semua warga KPKT, bukan sahaja yang berada di dalam dewan ini, malah yang berada di seluruh Malaysia, kerana kita akan mendengar dan mengamati dengan jelas Amanat Tahun Baharu 2021 yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Terlebih dahulu, seluruh warga KPKT ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Hajah Zuraida binti Kamarudin atas penganugerahan Darjah Kebesaran Pingat Panglima Mahkota Wilayah yang membawa gelaran Datuk sempena Hari Wilayah Persekutuan 2021. Untuk makluman para hadirin juga, Yang Berhormat Datuk Menteri turut menerima anugerah Doktor Kehormat dari University of Information Technology and Management, Rzeszów, Poland. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Menteri. Para hadirin yang dihormati sekalian, bagi memberkati majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Wan Muhammad Nazir. Allahumma ya mujibas sa'ilin, setinggi-tinggi pujian kami rafa'kan kehadap-Mu ya Allah, Tuhan yang memiliki kebesaran atas segala kebesaran, yang memiliki kekuatan atas segala kekuatan, yang menguasai segala kekuasaan. Tuhan pentadbir sekian alam, seindah salam kami hadiahkan buat bulu kami yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan sahabat baginda sekalian. Allahumma ya Jabbar, ya Qahhar, sesungguhnya kami mohon dari keagungan nama-Mu yang maha mulia dan kebesaran sifat-sifat-Mu yang maha agung. Mudah-mudahan Majlis Amanat Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Hajah Zuraida binti Kamarudin akan mendapat keberkatan dan keredaan-Mu dari mula hingga akhirnya. Allahumma ya Rahman ya Rahim, tiada kata-kata yang terbit selain kesyukuran kami persembahkan atas segala limpah kurnia-Mu ya Allah. Jua untuk kami bertadabbur dan menginsafi akan ujian yang kami hadapi.
Tahun yang mencabar ini sudah pasti kami mengharapkan kemakmuran dan kegemilangan akan terus kami gapai dalam meletakkan perpaduan dan keharmonian negara ini sebagai negara yang dicontohi dalam menjamin kesejahteraan rakyat sama ada secara emosi dan spiritual untuk merealisasikan Malaysia prihatin. Allahumma ya Allah, segala kudrat yang dianugerahkan akan terus dimanfaat untuk membawa negara ini sebagai negara yang dicontohi. Akan kami pastikan denyut nadi ini tiada yang tersia selain memartabatkan agamamu di bumi bertuah ini. Jua semoga mereka yang berkorban demi negara tercinta ini akan dikurniakan ganjaran-Mu jiwa ya Allah, ya Rabbul Izzati. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan Rabbul Jalil, sesungguhnya segala apa jua ujian-Mu ke atas kami, dugaan-Mu yang mengetuk pintu hati kami, qada dan qadar-Mu dalam mewarnai hidup kami yakin dan teguhi, semuanya untuk menunjukkan kasih sayang-Mu yang tak pernah bertepi. Dari itu ya Allah, sucikanlah setiap jiwa kami, di samping memperkukuh dan mempererat hubungan kami, tanamkanlah dan teguhkanlah kecintaan kami kepada negara Malaysia tercinta ini. Syukur dalam nikmat, sabar dalam sukar, pelihara dan mantapkanlah akidah kami, tambahkanlah ilmu dan pengetahuan kami, dan Kau jadikanlah pertemuan kami ini rahmah, perpisahan kami hikmah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu umurina, wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, wa aja'alil hayati ziyadatan lana fi kulli khair, wa aja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Wan Muhammad Nazif bin Wan Mahmud atas bacaan doa sebentar tadi. Seperti mana para hadirin sedia maklum, kita kini sedang bersiaran secara langsung melalui Facebook rasmi KPKT. Bagi warga KPKT yang berada di Dewan, boleh saksikan secara terus di monitor TV hadapan kiri dan kanan pentas, dan kita juga turut disertai secara maya oleh pegawai-pegawai dari Balai Bomba, IKPKT, pihak berkuasa tempatan dan pejabat Sekretariat Muafakat Komuniti. Seterusnya, majlis akan menyaksikan tayangan video sorotan pencapaian bagi tahun 2020 sebagai memperingati hasil kejayaan yang telah kita kecapi pada tahun lepas. Ayo, kita saksikan.
memang tahun pandemik COVID dan banyak benda-benda yang kita nak buat tergendala dan tertangguh ya. Jadi kerja-kerja ni harus dilaksanakan pada 2021. Cuma pasal kita dah berpengalaman waktu COVID tu kita baru belajar ketika itu, kita banyak kekangan yang kita kata ni kena stop dan sebagainya. Dan sekarang kita dah belajar bagaimana nak mengawalnya dan SOP dan sebagainya. Kita harap kita akan dapat melaksanakannya dengan tidak terganggu dan sebagainya. Demikianlah tadi sorotan pencapaian KPKT sepanjang tahun 2020. Untuk makluman Yang Berhormat Datuk Menteri dan para hadirin sekalian, jumlah pengunjung yang mengunjungi view kita pada hari ini adalah 900 orang yang sedang menonton majlis ketiga ini. Sangat ramai. Hadirin sekalian, tibalah masa yang ditunggu-tunggu. Pastinya semua sudah tidak sabar lagi untuk mendengar amanat dan nasihat yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Menteri kita. Marilah kita sama-sama mendengar dan menghayati amanat untuk warga KPKT bagi tahun 2021. Majlis dengan takzimnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Hajah Zuraida binti Kamarudin untuk menyampaikan amanat beliau. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam wala asyrafil mursalin wala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita mengadakan majlis amanat tahun 2021 ini. Pada tahun 2020, menerusi bengkel perancangan strategik yang kita telah adakan, KPKT telah memfokuskan kepada penyediaan perumahan dan persediaan perbandaran yang berkualiti serta membangunkan komuniti bandar supaya berdaya saing dan maju. Ya. Pengalaman melalui cabaran COVID-19 dan bencana banjir pada tahun 2020 banyak mengajar kita menjadi lebih berdaya tahan. Justru kini kita lebih kuat, fleksibel dan adaptif kepada cabaran-cabaran yang kita lalui tahun lepas. Jadi alhamdulillah, bersama-sama saya juga adalah hero-hero daripada KPKT yang telah membantu kita, wira-wira yang bersama-sama saya di sini pada tengah hari ini di Dewan Berlian ini. Dewan Berlian kan ni kan? Kristal. Kena upgrade aja di Berlian. Okay, alhamdulillah bersama saya adalah timbalan Menteri Perumahan dan Tempatan, Dr. Sri Ismail, ya. Dan juga bersama juga kita mestilah ada KSU. Kalau tak ada KSU macam mana kementerian ini nak berfungsi jadi KSU jangan senyum aja, banyak kerja nak buat. Banyak perkara yang nak dilaksanakan kerana tahun 2021 adalah tahun pelaksanaan. Dan sudah tentu beliau dibantu oleh TKSU yang hebat-hebat juga yang bersama-sama kita pada hari ini. Adalah Dr. Mary bersama kita. Boleh fokus tak? Fokus gambar dekat Dr. Mary. Dan juga ada Dato' Azhar dan juga Tuan Razman juga bersama kita. Ada 3 TKSU bersama kita. Dan juga KP kita juga ada bersama kita. Yang nombor 1 yang amat setia, KP Bomba kita, Dato' Hamdan. Bersama. Boleh? Tak boleh tengok kamera, tak boleh fokus dekat dia orang, tak boleh zoom. Dan juga KP Sam Saini, kita punya Ketua Plan Malaysia, yang hebat, yang telah menyambut 100 tahun Hari Perancangan Dunia. Alhamdulillah, syabas dan tahniah. Dan juga bersama saya juga adalah CEO SW Corp, Tuan Ismail bersama kita, dan Noreha daripada JPSPN, dan lain-lain pegawai juga turut serta kita bersama-sama kita pada hari ini. Mana tak nampak? Oh ya, astagfirullahalazim. Ini YDP mesti marah saya. Saya overlook you punya bos, Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan, Datuk Nur Ihsan.
Saya tadi tengok dekat skrin, saya nampak Hamid daripada Sepang. Dah naik dah badan Hamid. Dekat Sepang enjoy ke? Kat Ampang banyak buat kerja, ke Sepang relax je. Dan saya tadi nampak juga berapa lagi YDP di skrin. Mana dia angkat tangan? Are you at home or are you at office? Kalau at home angkat tangan. Siapa yang at home tu angkat tangan? Oh, siapa YDP Jazli? Jazli? Is it? Puan YDP? Which PBT? Temerloh. Oh, Temerloh dekat rumah At home, okey. Siapa lagi at home? Jangan tipu Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada semua YDP yang turut serta dalam sesi amanat pada tengah hari ini, dan juga semua pegawai-pegawai dan kaki tangan KPKT yang berada, sama ada di dalam pejabat atau di luar pejabat, di rumah atau di mana-mana saja yang berada untuk bersama-sama kita pada hari ini. Ya, jadi I see you Ganges, you are there. I see you Nazri. Ya. Balai Bomba Genting, you are there. Yusri. Saya baru jumpa dia hari Minggu lepas, hari Sabtu lepas, Yusri. Dia pun sangat gembira kerana akhirnya kita akan membina satu quarters bomba di Genting. Dan akhirnya juga pejabat balai bomba dia tu telah disenaraikan dalam aset kerajaan. Kalau tidak, dia tak ada duit untuk buat maintenance. Alhamdulillah, syabas dan tahniah. Okey, saya teruskan ya. Wajarlah tahun 2021 ini kita teruskan agenda tahun 2020 dengan melaksanakan semua program yang telah dirancang dengan lebih cepat dan responsif bagi membolehkan agenda pembangunan rakyat dan negara dapat direalisasi. Terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir walaupun secara maya demi menjayakan majlis pada petang ini. Ini dia. YB Timbalan Menteri, Datuk KSU, Datuk KSU semua bersama kita pada hari ini, dan mereka juga bersama-sama dengan saya nak pastikan bahawa apa yang kita rancangkan insya-Allah akan dapat dilaksanakan. Dalam peluang ini saya mengucapkan tahniah dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Bahagia Datuk KSU dalam memberi perhatian dan mengambil tindakan yang segera untuk mengatur bantuan serta kawalan bencana banjir melalui agensi-agensi di bawah KPKT. Alhamdulillah, terutamanya di negeri-negeri Johor, kawasan-kawasan negeri Johor dan juga di negeri Pahang dan Terengganu yang mana kali ini dilanda banjir yang teruk sikit ya. Semua warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM yang responsif dan bertindak cepat dalam memobilisasi aset bagi memindahkan mangsa banjir dan menyampaikan bantuan serta terlibat dengan usaha sanitasi bangunan awam dalam mengawal wabak COVID-19 yang masih melanda kita. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Walaupun hari ini dah 2 hari bulan 2, 1 bulan lewat, tak apa, kita sambut Kong Hee Facai tak lama lagi. Dasar yang telah digubal sehingga tahun 2020 setakat ini ya, dasar perumahan negara, dasar perbandaran negara kedua, dasar rumah mampu milik negara, dasar komuniti negara, dasar kebersihan negara, smart city framework dan dasar kebombaan dan penyelamatan negara baru sahaja diluluskan oleh kabinet dan akan dilancarkan tidak lama lagi. Dalam semua dasar-dasar yang telah digubal oleh KPKT di bawah kepimpinan saya, semua itu adalah dasar baru yang telah kita sama-sama merancang dan memikirkan untuk hala tuju membawa pembaharuan kepada KPKT. Terima kasih kepada Datuk Mary terutamanya yang banyak telah membantu dalam menggubal dasar-dasar baru yang telah kita dapat lancarkan semenjak tahun 2018 dan yang terakhir adalah dasar kebombaan pada tahun ini 2021. Pencapaian utama tahun 2020 antaranya adalah perkhidmatan utama yang telah KPKT laksanakan dengan jayanya sepanjang tahun 2020 adalah perumahan yang telah disiapkan oleh KPKT pada tahun 2020 untuk golongan B40 dan M40. 3,120 unit rumah program perumahan rakyat, 5,043 unit rumah perumahan pejabat awam Malaysia, 5,931 unit rumah prima, 453 unit rumah mesra rakyat, 2,030 unit rumah golongan B40 di Baik Pulih. Ini pencapaian yang telah kita dapat laksanakan pada 2020.
Selain itu, KPKT juga telah melaksanakan program penyelenggaraan dan penyelenggaraan perumahan kos rendah berstrata, iaitu sebanyak 43,163 unit rumah di bawah tabung penyelenggaraan perumahan Malaysia TPPM dan 20,536 unit rumah di bawah program penyelenggaraan perumahan PPP, 1,645 unit quarters di bawah program penyelenggaraan quarters. Program ini telah memberi manfaat kepada seramai 262,564 penghuni. So dari aspek pengurusan sistem pepejal yang pada hari ini kita ada Saudara Ismail, CEO SW Corp dan juga Puan Noreha. Kita telah berjaya dalam program kita semula mensasarkan untuk tahun 2020 30%, tetapi alhamdulillah kita telah mencapai lebih lagi sikit pada tahun 2020 sebanyak 30.6% pencapaian kita semula. KPKT menerusi JP SPN juga telah melaksanakan program-program seperti pemberian tong 3R, Reduce, Reuse and Recycle kepada wakil komuniti di 4 PPR, iaitu di PPR Pasir Putih Ipoh, PPR Sedik Kepayang Ipoh, PPR Rumah Pangsa Jalan Hospital Ipoh dan juga PPR Simpang Perdana Taiping. Saya tak tahu kenapa semua kat Perak ni. Mesti KSU orang Perak. Sebab tu semua dekat Perak. Selain dari itu, 8 sekolah rendah di Putrajaya juga diberikan tong 3R. Pembinaan 2 tapak perlupusan baru kita bina adalah tapak perlupusan sistem pepejal sanitary Mersing, Johor dan tapak perlupusan Sungai Udang Fasa 3. Pelupusan selamat 3 tapak pelupusan iaitu tapak pelupusan Cembung, Rembau, Negeri Sembilan, tapak pelupusan Tok Sedau, Pendang, Kedah dan tapak pelupusan Baling, Kedah. Nah, ini semua Kedah pula ni, siapa orang Kedah ni? Sambutan Hari Pekerja Pembersihan tahun 2020 pada 17 Jun 2020. Ini adalah kali pertama kita mengiktiraf pekerja pembersihan di bawah SW Corp. Kerana kita nak pastikan bahawa mereka yang menjalankan tugas membersihkan negara adalah orang-orang yang sangat passionate dan sangat sayang kerja mereka dan mereka memainkan peranan penting untuk memastikan negara ini bersih dan mereka harus menjadikan pekerjaan mereka satu kebanggaan dan kita memberikan pengiktirafan kepada mereka. SW Corp telah melaksanakan sebanyak 1,383 operasi penguatkuasaan sampah haram. Itu daripada tahun berapa tu? 2020? 1,300. Kerana pada tahun 2020 atau daripada 2018, 19, 20 kita banyak isu-isu sampah haram, terutamanya sampah-sampah plastik yang banyak kita dapat aduan dan banyak kilang-kilang haram yang telah dapat kita buat siasatan dan lawatan dan kita telah ambil tindakan. Dan dari situ kita ada buat 27 kes pendakwaan, 567 hotspot sampah haram berjaya ditutup dan pelaksanaan kempen dan program SIPA, Communication, Education and Public Awareness telah berjaya dilaksanakan bagi 6 kumpulan sasar, iaitu prasekolah dan tadika, sekolah rendah dan menengah, agensi kerajaan dan swasta, kepada komuniti dan juga kepada institut pengajian tinggi dan juga kepada institusi komersial, industri dan institusi-institusi yang lain. Kempen kesedaran value food, no waste secara berterusan. Dalam keadaan COVID ni, kita harus pandai berjimat-jimat dan tidaklah membazir dan pastikan makanan yang kita makan adalah secukupnya dan tidaklah berlebihan. Dan ia ini akan mengakibatkan sampah-sampah yang akan berlebihan juga dalam negara kita. Pelaksanaan program World Clean Up Day pada 19 September 2020 di peringkat negeri bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pembudayaan kebersihan. Kerajaan tempatan juga projek pembangunan bagi projek skala besar di bawah Datuk Noh Ihsan, Jabatan Bidang Tempatan. Kita ada dua jenis projek, iaitu projek skala besar dan skala kecil, termasuk butiran BP1 berjumlah 183.9 juta dilaksanakan sepanjang tahun 2020. 22 projek skala besar,
3,674 projek skala kecil. Jadi insya-Allah 21 ni ada banyak lagi ya. Datuk Ihsan, tambah lagi ya. So YDP bersiap sedia. Jangan angguk-angguk Siapa tu? MBSP tu saya nampak angguk-angguk tu. Okay. Sebanyak 2,900 projek juga telah dilaksanakan melalui pakej rancangan ekonomi bagi membantu rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Peruntukan tambahan yang telah dibelanjakan adalah sebanyak 144 juta. Siapa yang nasib baik tu dapat 140 juta tu, kita boleh track balik nanti insya-Allah. Kita juga melaksanakan sambutan Hari Tandas Sedunia Peringkat Kebangsaan pada 19 November 2020 secara maya. Ya. Tema sambutan tahun 2020 ialah Komuniti Perhatian Tandas Bersih. So jadi kita nak pastikan bahawa PBT memastikan bahawa tandas-tandas awam kita adalah di tahap yang bersih dan dapat dibanggakan. Ini menjadi image kepada sesuatu PBT atau negara kita sendiri. Kita juga telah melaksanakan penyerahan watika pelantikan pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKKP Kampung Baru yang melibatkan seramai 109 pengerusi. So ini adalah bahagian kampung baru Cina. Ya. So yang mana kita telah melantik 109 pengerusi dan mereka telah turun melaksanakan tugas-tugasan mereka untuk membantu rakyat khususnya di kawasan-kawasan kampung baru Cina. KPKT juga telah menaik taraf perkhidmatan melalui pendigitalan. Ya. Usaha pendigitalan perkhidmatan telah dilipat gandakan pada tahun 2020. Antaranya adalah pembangunan Smart City. Sebanyak 1,941 inisiatif berkaitan Smart City telah dilaksanakan oleh 98 PBT merangkumi elemen 570 inisiatif e-governance, e-services, 190 inisiatif keselamatan, 171 inisiatif pengurusan sisa dan kitar semula kompos dan 155 inisiatif program pemberdayaan komuniti kerjasama industri dan 103 inisiatif capaian internet 4G, 5G dan Wi-Fi dan 750 lain-lain inisiatif berkaitan Smart City. KPKT telah diiktirafkan sebagai satu daripada top 10 yang telah berjaya melaksanakan pendigitalan dalam pengurusan agensi kerajaan. Top 10. Okay, Alhamdulillah, syabas, tahniah. Terdapat 12 aplikasi digital telah dibangunkan KPKT untuk memudahkan rakyat terutama sekali dalam keadaan kita tidak boleh bersemuka dalam memberi perkhidmatan. Rakyat boleh mendapat perkhidmatan KPKT secara online. Antaranya ialah untuk perumahan, kita ada sistem teduh, ya, membolehkan rakyat mendapatkan maklumat berkaitan projek dan program perumahan awam serta swasta. Dan seterusnya kita ada sistem pengurusan perumahan negara, memberi kemudahan kepada orang awam membuat permohonan rumah kediaman awam. Dan kita juga ada Prima, anak baru kita yang bersama-sama KPKT. So melalui Prima, rakyat boleh mendapatkan maklumat perumahan Prima menerusi aplikasi ini. Ya, mana Nazri? Ya, Nazri, you there? Okay, all the best. Yep. Dan juga pengurusan PBT, kita telah juga memperkenalkan PBT Pay yang membolehkan orang awam membuat bayaran secara online. Sistem PBT Pay telah memenangi Malaysian E-Payments Excellence Awards 2020, kategori Leadership in E-Payments. Syabas, tahniah. Satu lagi aplikasi iTego, membolehkan orang awam membuat aduan terus kepada PBT supaya dapat diambil tindakan segera oleh PBT tersebut. Tapi saya masih nak lihat prestasi Baish PBT untuk laporan yang ini. Ihsan, kita kena dapatkan audit bagaimana kejayaannya. Seterusnya sistem OSC 3.0 online membolehkan pemaju dan rakyat memohon dan mendapatkan kelulusan plan pemajuan. 19 PBT telah menggunakan sistem ini. Saya harap inisiatif ini juga diadaptasi di Sabah dan Sarawak. Orang Sabah Sarawak ada ke? Are you there? Oh, please check whether they are there or not. Okey, seterusnya kita juga telah membuat satu aplikasi untuk memastikan
kita sempat pergi ke tandas untuk buang air kecil. My Water Closet, MyWC, membantu orang ramai mencari tandas awam berpandukan fungsi sistem penentu kedudukan global. So jadi ini juga membantu kita mencari tandas yang terdekat dalam keadaan emergency especially. Perancangan pembangunan fizikal di bawah Dr. Syamsaini, kita ada iPlan yang membolehkan orang ramai membuat carian maklumat guna tanah melalui online system. Dan bawah landscape juga, kita ada active.live. Mana Rotina? At home, working from home. Are you there, Rotina? So active.live di bawah landscape membolehkan individu membuat pilihan gaya hidup sihat dan menggalakkan inisiatif rendah karbon. Perkhidmatan kredit, kita punya kredit kredit community, iCreditcom membolehkan orang awam membuat semakan dan carian syarikat kredit community yang berlesen. Selain itu, kaedah pinjaman yang secara dalam talian juga sedang dimajukan. Ini untuk memudahkan zaman teknologi dan untuk memudahkan transaction, dan juga dalam COVID bila kita tidak boleh bergerak keluar merentas jalan sini, maka sistem online ini amat berfaedah manfaat kepada rakyat. Okay. Satu lagi iGadaian. Ini siapa-siapa nak gadai emas dia ni membolehkan orang awam membuat carian pemegang pajak gadai konvensional yang berlesen dengan KPKT di seluruh Malaysia. Kita juga ada BEES Community, memberi peluang kepada komuniti bandar untuk memasar produk atau perkhidmatan mereka. Kita bantu untuk meningkatkan ekonomi mereka. Pendigitalan perlu diperluaskan lagi dan pastikan supaya rakyat mendapat banyak manfaat daripadanya. Pihak berkuasa tempatan juga, selain daripada menjalankan fungsi perkhidmatan perbandaran, pelaksanaan Smart City serta agenda localizing SDGs, KPKT bersama PBT memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu kerajaan sebagai frontliners memerangi dan mengekang penularan wabak COVID-19. Antaranya, terima kasih kepada semua PBT-PBT yang telah menyertai pasokan disinfeksi atau sanitasi bersama pasukan bomba. Alhamdulillah. Dan juga memantau sistem kuarantin dan juga membantu pelaksanaan Akta 342 atau pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit menerusi kuasa yang diberikan kepada pegawai kesihatan persekitaran apabila berlaku ketidakpatuhan pelaksanaan SOP, dan PBT juga menjalankan rondaan dan penguatkuasaan lesen ke atas industri dan peniaga bagi memastikan hanya yang dibenarkan beroperasi sahaja dibuka dalam tempoh perintah kawalan. Selain dari itu, kempen-kempen kebersihan turut diperhebatkan di peringkat PBT seperti kempen premis makanan bersih, kawasan tumpuan pelancong di 107 premis di 8 kawasan PBT, kempen kebersihan pasar awam melibatkan 214 pasar awam di 57 PBT, kempen gotong royong basmi Aedes melibatkan 5 PBT, kempen tandas awam bersih melibatkan 31 buah tandas. Tak 31 PBT, yang lain semua tak ada tandas. 31 buah tandas saja. 5 PBT berjaya dinaik taraf, 3 buah PBT telah dinaik taraf daripada Majlis Pembandaran kepada Majlis Bandaraya. Syabas kepada Majlis Bandaraya Sembrang, syabas kepada Majlis Bandaraya Subang. Nuraini, where are you? Are you there? Dan juga Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Syabas dan tahniah. Semoga peningkatan taraf PBT ini akan dapat membantu menguatkan lagi ekonomi dan aktiviti dalam kawasan masing-masing. 2 buah PBT telah dinaik taraf daripada Majlis Daerah kepada Majlis Pembandaran. Majlis Pembandaran Kuala Langat dan Majlis Perbandaran Pengerang. Dan Pengerang telah kita kenal pasti sebagai satu PBT yang kita akan concentrate untuk Smart City. Jadi kepada PBT-PBT yang telah dinaik taraf, saya harap YDP lebih kreatif, lebih berdaya saing untuk memastikan bahawa ekonomi PBT itu dapat dipertingkatkan dan dengan itu akan dapat memberikan services atau perkhidmatan lebih baik kepada rakyat setempat. Menerusi sistem penilaian bintang pihak berkuasa tempatan, SPB PBT tahun 2020, 127 PBT, itu 83% telah merekodkan pencapaian 4 bintang dan ke atas daripada 152 PBT yang dinilai seluruh negara.
So pencapaian yang baik. So cuma tahun ini kita akan naikkan bintang tu lah. Bukan 5 bintang lah, sampai 7 bintang lah. Di bawah MK ke-12, KPKT akan mempertingkatkan usaha-usaha untuk memastikan lebih banyak PBT mencapai tahap 4 bintang dan ke atas. Alhamdulillah, saya juga baru sebentar tadi menandatangani 2 lagi PBT yang akan dinaik taraf, iaitu Majlis Pemadaran Hulu Selangor dan juga Majlis Daerah Hulu Selangor dan juga Majlis Daerah Kuala Selangor. Ada? Rahila ada Kuala Selangor? Dato' Azhar ada Hulu Selangor? Saya hafal nama-nama YDP ni. Mana dia orang ni? Tak nampak. So alhamdulillah, insyaAllah akan dapat kelulusan dengan secepat mungkin. Ya. So Plan Malaysia. Plan Malaysia ni dia ni dulu dengan KPKT, lepas tu dia lari sekejap, lepas tu now dia back to us. Jadi alhamdulillah kita dapat menyepadukan kerja kita dengan lebih baik dengan adanya Plan Malaysia dan landscape negara dengan kita. Jadi Puan Syahshani memimpin Plan Malaysia dengan banyak-banyak idea dan sangat-sangat excited dia tu selalu bila dia bercakap. Ya. Jadi saya harap Plan Malaysia akan dapat menjadi teraju dalam membentuk negara kita dari segi pembinaan dan pembangunan susun atur yang lebih mantap, yang lebih bersepadu, yang lebih sustainable. Ini yang kita harapkan. Syabas Puan Syahshani ya. Okey, so jadi pencapaian Bandar Mampan Malaysia oleh 105 PBT yang dinilai pada tahun 2020 menunjukkan 75 PBT berada di tahap mampan dan mencapai peratus tahap kemampanan melebihi 80%. Tahu tak YDP 80% yang kemampanan dah dicapai. 27 PBT mencapai status sederhana mampan dengan pencapaian tahap kemampanan antara 50 ke 79%. Jadi yang lain tu agar saya harap akan dapat tingkatkan lagi kemampanan kerana ia jadi sangat penting untuk kelestarian dan for sustainability. So harap boleh kita fokus untuk sustainable cities. Harapan agar program Bandar Mampan ini akan menarik penyertaan semua PBT di Malaysia. Saya harap yang lain-lain semua yang belum mengambil bahagian, saya pun tidak tahu apa kriteria dia, tapi sepatutnya semua mesti ada dalam sinarai dan cuba mencapai sekurang-kurangnya 2 atau 3 perkara yang boleh mencerminkan bahawa PBT anda adalah PBT yang mampan. Ya. Untuk bomba dan penyelamat, ya. Untuk anggota bomba Wira Merah kita, ya, Wira Merah kita. Betul Wira Merah kan? Okey. Bomba dan penyelamat, jumlah panggilan kecemasan pada tahun 2020 ada sebanyak 124,596, iaitu meliputi 71,588 panggilan kes penyelamatan, 38,865 panggilan kes kebakaran dan 13,903 panggilan tugas-tugas khas. Yang tugas-tugas khas ni macam-macam. Ini yang monyet lah, cincin tersepit lah, cincin tak boleh buka lah, macam-macam. Yang ini tugas-tugas khas. So tahun depan jangan lebih tugas khas daripada penyelamatan. So purata panggilan turut meningkat kepada 341 kes sehari berbanding 320 kes pada tahun 2019. Ini menunjukkan keperluan dan keyakinan rakyat kepada kecekapan perkhidmatan bomba. Taksiran harta yang berjaya diselamatkan akibat kebakaran adalah sebanyak 13 bilion. Kita dapat menyelamatkan harta benda agar dia tidak musnah. Alhamdulillah, syabas tahniah pasukan bomba teruskan berkhidmat untuk negara. As one of our frontliners, we are very proud of you, our bomba, kerana kerja-kerja mereka yang cemerlang. Pencapaian National Average Response Time pada tahun 2020 ialah 11.59 minit, iaitu meningkat sebanyak 18% berbanding 14.14 minit pada tahun 2019. Ini semua kena jadi sprinter. Kena lari 100 meter ni. Sebab 11 minit is exactly for 100 meter dash. Ya. Kes-kes yang melibatkan kematian, angka kematian akibat kebakaran telah menurun sebanyak 2.5%, iaitu kepada 118 berbanding 121 pada tahun 2019.
Angka kematian kelemasan air menurun sebanyak 14.7%. 190 orang berbanding 232 orang pada tahun 2019. 5 buah balai bomba dan penyelamat baharu telah berjaya disiapkan pada tahun 2020, iaitu Batu Niah Sarawak, Selangau Sarawak, Asajaya Sarawak. Sarawak ada ke YDP Sarawak ni? Tak ada So kita tak payah kasih peruntukan tahun 21 lah. So Tioman, Pahang dan Kampung Gajah, Perak. Program pemeriksaan komuniti. Ini satu-satunya dasar yang telah kita gubal pada tahun 2019, kita lancar pada tahun 2019 dan menjadi satu dasar menjadi tunjang kepada KPKT, iaitu dasar komuniti negara. Sejumlah 271 program melibatkan 18,280 peserta di seluruh negara telah berjaya dilaksanakan di 19 pejabat Sekretariat Muafakat Komuniti yang terpilih. Di bawah program pemeriksaan ekonomi komuniti bandar, KPKT telah membelanjakan 11.3 juta bagi meningkatkan kemahiran kumpulan sasar supaya mampu mengusahakan perniagaan yang boleh memberikan pendapatan yang lebih tinggi. Antara pencapaian peserta di bawah PEKB, program ekonomi komuniti bandar, adalah berjaya menjana pendapatan sekurang-kurangnya RM600 sebanyak 2 kali dalam tempoh 3 bulan. Bagi program ini, seramai 500 peserta telah menikmati manfaatnya. Pejabat Sekretariat Muafakat Komuniti juga telah melaksanakan program upskilling dan reskilling. Ia bertujuan untuk melengkapkan kemahiran baru kepada 321 peserta bagi membolehkan mereka mendapat peluang kerja atau sumber pendapatan tambahan serta mengurangkan kos sara hidup. Program-program yang telah dilaksanakan adalah program kraftangan buat bakul di PPR Payanahu di Kedah, program prihatin penduduk di PPR Desa Mutiara, program bantuan ibu tunggal di PPR Taman Bagan Jaya, program agihan makanan dan acara gunting rambut percuma di PPR Seri Sena, program food basket di PPR Desa Mutiara, program bantuan kepada golongan asnaf di PPR Taman Manggis, program buat dodol di PPR Payanahu, program bengkel upcycle di PPR Taman Bagan Jaya dan juga program food bank di PPR Kempas Permai, program buat sabun dan scrub di PPRS Pak Mahat, dan juga kita nak juga mengiktiraf penghargaan kepada SW Corp kerana menjayakan aktiviti Zero Waste Community, iaitu ZCOM di PPR. Jumlah keseluruhan barangan buangan sebanyak 70,871 kg daripada 16 PPR yang terpilih. Ya. PPR Kota Baru, ada YDP Kota Baru, Datuk Bandar Kota Baru, telah berjaya mengumpul sebanyak 20,628 kg barang buangan pada tahun 2020. Ya, dalam masa 4-5 bulan. Usaha ini secara tidak langsung menjana pendapatan bagi golongan B40 yang menduduki PPR tersebut. Dan ini perlu diperluaskan ke PPR yang lain, kawasan perumahan yang lain. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada PPR Kota Baru yang telah berjaya melibatkan hampir 50% penduduk di PPR itu dalam program recycling, dalam program trash to cash. Syabas dan tahniah. Jadi PPR Kota Baru itu sangat bersih, tak ada sampah kerana sampah itu dinilai adalah sebagai pendapatan dan mereka mengambil peluang untuk convert sampah itu menjadi cash, menjadi duit. Jadi saya harap lain-lain PBT juga dapat melaksanakan ini di tempat-tempat atau di kawasan perumahan PPR. Satu lagi program di bawah dasar komuniti negara adalah program kebun komuniti bandar. Telah mula dipergiatkan melalui pejabat Sekretariat Muafakat Komuniti sepanjang tahun lepas. Secara keseluruhannya sepanjang tahun lepas seramai 304 peserta dari 14 PPR telah terlibat secara aktif. Contohnya ya, di kebun komuniti di PPR Pak Mahat, Kuantan telah berjaya menghasilkan lebih 450 kg sayuran seperti terung, kangkung, bayam, cili, kobis, kailan dan sawi. KPT juga telah menubuhkan penggerak komuniti tempatan di 3 negeri, iaitu Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan, berperanan untuk membantu menggerakkan penglibatan komuniti setempat agar turut serta melaksanakan program-program dasar komuniti negara yang telah dikenal pasti dan memberi penerangan berkenaan dasar-dasar lain di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sehingga tahun 2020, sebanyak 3 buah projek community hub
telah dibangunkan bertujuan memastikan golongan miskin bandar dapat melalui gaya hidup yang sejahtera dan mampan menerusi pelbagai kemudahan yang disediakan seperti perpustakaan mini, ruang serbaguna dan bilik bacaan. 3 buah komuniti hub tersebut adalah Taman Murai Jaya, Durian Tunggal, Melaka, PPR Beringin, Melaka tadi saya nampak ada YDP Melaka, Datuk Bandar Melaka, Hang Tuah Jaya, Bawang Tuah Jaya kan ni? Durian Tunggal, Melaka, PPR Beringin Kepong, Selangor dan juga flat Taman Dagang Ampang Jaya, Selangor, kawasan saya tu ya. Kerjasama antarabangsa KPKT juga telah melaksanakan pelbagai kerjasama strategik di peringkat antarabangsa seperti penyertaan dalam World Urban Forum di Dubai pada Februari 2020. Di sebelum COVID kita telah pergi ke Dubai untuk menyertai program World Urban Forum ini dan juga penganjuran Malaysia Urban Forum 2020 secara hybrid yang kita adakan di Kuala Lumpur dan juga Hari Habitat Sedunia peringkat kebangsaan bersama dengan UN Habitat. Penyertaan aktif dalam persidangan APEC 2020 menerusi penganjuran Multi-Year Policy Dialogue pada 6 hingga 7 Oktober 2020 dan penyertaan dalam Third ASEAN Smart Cities Network Annual Meeting juga kita melibatkan diri. Peranan KPKT dalam menangani COVID-19. Peranan KPKT ni maknanya peranan semua PBT jugalah ya. So harap ambil maklum. Dan di antara perkara-perkara yang kita telah laksanakan untuk perumahan, kita dapat laksanakan moratorium sebagai usaha meringankan beban rakyat dalam tempoh PKP. Pengecualian pembayaran sewa kepada penghuni PPR di bawah pengurusan KPKT telah diberikan selama 7 bulan mulai Mac hingga September 2020. Bantuan ini telah memberi manfaat kepada seramai 3,636 penyewa dan kelonggaran pembayaran turut diberikan menerusi skim pinjaman perumahan iaitu dari April hingga September 2020 yang memberi manfaat kepada 3,085 peminjam. Penangguhan pembayaran sewa selama 11 bulan April 2020 April 2020 sampai Mac 2021 untuk PPR di bawah pengurusan KPKT bagi skim rent to own juga telah memberi manfaat kepada 4,649 penyewa. Jadi kerja-kerja sanitasi waktu COVID ini ya, kita telah menjalankan program sanitasi serentak di seluruh negara. Dilancarkan pada 29 Mac permulaan COVID bermula di Pasar Jalan Osman, Petaling Jaya. Secara keseluruhannya KPKT di bawah Task Force of Sanitasi Awamnya Cemar COVID-19 telah selesai menjalankan sebanyak 13,634 operasi sanitasi merangkumi 145 zon. Pihak bomba juga membantu menyediakan pengangkutan untuk membawa person under investigation, person under surveillance dan pesakit positif COVID-19 ke pusat kuarantin. Now, kita habis cerita 2020. Let's see what is our challenges in 2021. So saya harap kita ke depan dengan apa yang telah kita belajari, mengambil iktibar daripada tahun 2020, for the first time kita berhadapan dengan COVID-19 dan saya amat berharap cabaran kita pada tahun 2021 adalah satu cabaran yang insya-Allah yang kita akan dapat kendalikan, yang akan dapat kita laksanakan dengan penuh pergigih dan insya-Allah akan dapat kejayaan. So tahun 2020 telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada setiap rakyat Malaysia. Dalam menghadapi cabaran ini, kita perlu mengadaptasi cara kerja baharu dan mempunyai daya ketahanan yang tinggi dalam memastikan penyampaian perkhidmatan tidak terjejas. Kes COVID-19 masih merekodkan 4 angka setiap hari sehingga akhir Januari 2021. Semalam, angka kes baru adalah sebanyak 4,214 kes. Ya. Selain daripada COVID-19, bencana banjir yang tadi saya nak sebut pasal COVID ini, walaupun ianya adalah angka yang meningkat 4,200, kita harus faham untuk menerangkan kepada rakyat di luar sana. Jangan kita terlampau gusar dan gundah gelana apabila melihat angka-angka itu naik. Kerana sistem yang kita pakai adalah sistem untuk menjaring ramai lagi orang di luar sana. Jadi bila kita jaring lebih ramai, maka kita akan dapat mengesannya lebih ramai.
Kalau kita buat pemeriksaan 5,000 orang, kita dapat 1,000. Kalau kita buat pemeriksaan 10,000 orang, kita dapat 2,000. Jadi inilah nak harus dipahamkan kepada rakyat, jangan khawatir kerana kita hendak memastikan bahawa kita dapat kepung kebanyakan daripada kluster-kluster ini. Selepas kita mengenal pasti mereka, kita boleh kuarantin mereka, meletak mereka tempat-tempat pusat-pusat ini untuk kita memulihkan mereka, dan insya-Allah dari situ barulah kita akan dapat melandaikan graf COVID-19 ini. Jadi saya harap jangan sangat khawatir, jangan menjadi penyebar fake news. 4,000 jadi 10,000. So jadi harus kita bendung dan kena berani tegur orang yang buat macam itu. Jangan buat sebar fitnah dan fake news. Okay, selain daripada COVID-19, bencana banjir yang berlaku pada hujung tahun lepas juga menyebabkan kerosakan jangka panjang yang signifikan. Keadaan ini menyebabkan kehidupan rakyat terjejas. Rakyat lebih menderita dan menjadi semakin miskin. Mereka terdesak untuk mendapatkan keperluan asas seperti tempat tinggal, kesihatan, keselamatan dan sebagainya. So, oleh itu, KPKT harus melihat dan peka kepada cabaran-cabaran yang akan datang. Lebih cepat bertindak serta pantas memberi respons kepada keperluan dan kesusahan rakyat. Bajet tahunan untuk tahun 2021, KPKT telah diluluskan dengan peruntukan sebanyak 5.36 bilion, iaitu tambahan sebanyak 395.3 juta berbanding tahun 2020. Ini merupakan peruntukan yang terbesar KPKT berbanding tahun-tahun sebelum ini. Peruntukan mengurus 3.2 bilion, peruntukan pembangunan 2.1 bilion. Apakah sasaran tahun 2021? Untuk perumahan yang merupakan perkhidmatan yang boleh diberikan bagi meringankan beban dan penderitaan rakyat, peruntukan KPKT untuk sektor perumahan tahun ini adalah 500 juta bagi pembinaan 14,000 unit rumah di bawah program PPR. Pengisian hendaklah dibuat dalam tempoh 3 bulan bagi PPR yang telah siap. 315 juta bagi pembinaan 3,000 unit rumah mesra rakyat dan untuk pembiayaan kadar pinjaman bagi peminjam SPNB. 125 juta bagi kerja-kerja penyelenggaraan perumahan berstrata kos rendah dan sederhana rendah serta membaik pulih rumah usang atau rosak akibat bencana alam. 310 juta bagi pembinaan program perumahan penjawat awam untuk membolehkan penjawat awam terutamanya yang berpendapatan rendah dan sederhana membeli rumah khususnya di bandar-bandar utama. SPNB akan menyiapkan 12 projek kediaman sedia ada yang merangkumi 4,380 unit pada tahun 2021. SPNB juga merancang untuk melaksanakan sejumlah 11 lagi projek merangkumi 7,407 unit. Prima mensasarkan 15,577 unit rumah disiapkan pada tahun 2021. Alhamdulillah, semoga kita dapat kejayaan. Saya mengharapkan JPN di bawah Saudara Jaya dan agensi di bawahnya melaksanakan projek-projek ini secepat mungkin agar rakyat mendapat manfaat dengan segera. Bagi membolehkan isu berkaitan perumahan dapat diselesaikan segera, 2 akta dan 1 garis panduan akan ditambah baik. Akta Pemajuan Perumahan Kawalan Perlesenan, Akta 118. Nombor 2, Akta Sewaan Kediaman ataupun Residential Tenancy Act. Dan yang ketiga adalah Garis Panduan Pembangunan Semula. Yang ketiga ini amat penting kerana apabila kita melihat bahawa keadaan-keadaan perumahan kos rendah yang telah berusia 30 tahun ke atas adalah dalam keadaan sangat daif, yang liftnya susah untuk kita repair, yang bumbungnya sudah bocor dan banyak fasilitis-fasilitisnya telah rosak, yang tidak ekonomikal lagi untuk kita membelanjakan dan sampai mana pun tidak akan cukup wang tipim kita untuk kita menyelenggarakannya. Jadi kita telah berusaha untuk mengubah satu garis panduan pembinaan semula, merobohkan flat-flat lama ini, membina flat yang baru untuk memberikan kepada mereka dengan menggunakan dasar rumah-rumah pemilik yang baru, yang mana rumah-rumah itu adalah besar,
900 kaki persegi sekurang-kurangnya daripada rumah yang mereka ada sekarang adalah 600 atau 750 persegi. Yang ini saya amat berharap Kerajaan Negeri Selangor akan bekerjasama dengan KPKT untuk memastikan bahawa rumah-rumah yang usang, yang sudah uzur di Negeri Selangor dapat dibangunkan semula. Dan juga di kawasan-kawasan lain juga, di Kedah, di Payunahu, ya, yang selalu saya lihat di situ harus ada pembinaan semula di Johor, flat Mutiara, Johor. Dan ada berapa flat yang saya turun memang tidak mungkin kita boleh mampu untuk memberikan wang untuk membuat pembaikan ataupun repair kerana ianya tidaklah ekonomikal lagi. Jadi saya harap YDP memikirkan hal tuju baru ini agar dapat membantu rakyat untuk upgrade their standard of living. Ya. So ini antara perkara yang kita akan laksanakan pada tahun ini insya-Allah. Untuk Smart City, inisiatif Smart City atau Bandar Pintar merupakan satu pendekatan terbaik dalam pengurusan bandar untuk generasi hari ini dan masa hadapan. Pada tahun 2021, saya harap KPKT dapat melaksanakan semua yang dirancang di bawah Smart City Framework. Saya juga mahu fokus diberikan kepada pembangunan Pelan Tindakan Bandar Pintar Pengerang Johor. Kerana Pengerang Johor ini adalah pusat rapid Malaysia yang di bawah Petronas, bangunan Petronas, dan situ banyak kaedah-kaedah pemoden teknologi yang telah digunakan dan Pengerang harus serentak, sederap dengan pembangunan di kawasan itu dan harus membuat pendekatan perancangan mengikut jalur-jalur bandar pintar. Kemajuan projek bandar pintar perintis Smart City berjalan lancar di bandar-bandar seperti Kuala Lumpur. Yang ini dah memang Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Kuching dan Johor Bahru, dan Kulim ada 5 bandar yang telah kita kenal pasti untuk teruskan program-program Smart City Development. Saya ingin menggalakkan pihak swasta, industri dan Smart City Solutions Provider untuk terlibat dengan pembangunan Smart City di negara ini. Oleh yang demikian, saya menyeru semua PBT memulakan langkah melaksanakan kredit rating supaya pihak ketiga dapat menilai kekuatan kewangan PBT bagi tujuan kerjasama dalam Smart City. Buat masa ini, Plan Malaysia bersama Standards Malaysia sedang membangunkan Smart City Standard Malaysia untuk digunapakai di seluruh negara. Untuk pengurusan sistem pekerja, seterusnya selaras dengan dasar kebersihan negara, satu dasar yang baru juga kita telah gubal, adalah fokus KPKT bermula pada tahun ini ialah mempersiapkan dan memacu inisiatif-inisiatif yang boleh menjayakan circular economy sepenuhnya. KPKT sebagai peneraju circular economy harus memastikan ekosistem digerakkan dengan melibatkan kerjasama serta usaha-usaha daripada kementerian-kementerian, kerajaan negeri, PBT, sektor swasta, sektor industri, NGO serta orang awam. Pelibatan komuniti sangat penting. Kita kena fokus terhadap community empowerment. Let the community do the job and we lead them, we show them how to do it. Sebagai permulaan, tahun ini KPKT perlu menyediakan garis panduan EPR, Extended Producer Responsibility, di bawah SW Corp dan JPSPN. Dan juga Alhamdulillah KPKT tengah dalam persediaan blueprint bagi Waste Eco Park. Dan kita telah kenal pasti 5 lokasi untuk Waste Eco Park ini di Johor, di Tanjung Lansat, di Selangor, di Bukit Taga, di Kedah, di Kulim, dan satu lagi di Perak, di Iskandar apa dia? Puteri, bukan Iskandar Puteri, Iskandar apa? Seri Iskandar. Seri itu orang Perak tahu Seri Iskandar. Okey, Seri Iskandar. So 4 lokasi telah dikemasati sebagai our waste park, centralized waste park, dan ini juga saya nak peringatkan pada YDP pada kawasan-kawasan di Johor, di Kedah, di Selangor dan juga di Perak, sekiranya ada kilang-kilang haram itu sudah tiba masa untuk phase out dan get them to phase into this waste park. Ya. So dalam masa 2 tahun ini kita akan membina dalam proses membina waste park ini dan kita boleh membuat pemutihan dan juga kilang-kilang plastik yang banyak haram boleh kita tempatkan mereka atau mengambil plastik itu dihantar ke waste park ini untuk diproses dan sebagainya.
Selain daripada itu, KPKT juga mensasarkan peningkatan kadar kitar semula sebanyak 2%, iaitu 32% bagi tahun 2021 berbanding 30% pada tahun 2020. Dalam bajet tahun 2021, KPKT menyediakan sebanyak 10 juta sebagai bantuan kewangan kepada PBT yang kurang berkemampuan untuk pengurusan sisa pekerja dan pembersihan awam. Tolong angkat tangan YDP yang tak berkemampuan tu. Jeli satu angkat tangan. Okey, insya-Allah jeli. Yang lain tak angkat tangan. Okey, alhamdulillah. Okay. Kita juga melaksanakan kempen Let's Do It Right. Perlu diteruskan, diperhebatkan di seluruh negara secara lebih serius dan berkesan. Okey. Let's do it right. Buang sampah dalam tong sampah. So jangan buang sampah merata-rata. So kempen ini harus kita teruskan, perpanjangkan. Saya ingat kempen ini harus berterusan lah. Sampai bertahun-tahun pun kita harus peringatkan generasi ke generasi bahawa kita have to do it right. Throw your rubbish in the rubbish bin. Kesemua usaha yang boleh merangsang ke arah merealisasikan circular economy perlulah diberikan fokus. Remember, circular economy is about turning rubbish to money. Okey, orang tak nak sampah, tapi sampah tu kita manfaatkan untuk menjadi pendapatan. Sebagai usaha kita untuk ke arah komuniti berdaya tahan dan mampan, kita agar membolehkan rakyat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang mencabar, peluang ekonomi kepada rakyat, terutamanya komuniti miskin bandar, perlu dijana bagi meningkatkan daya tahan mereka. Sebagai contoh, PBT perlu mempermudahkan orang awam untuk mendapatkan lesen, meningkatkan kemahiran keusahawan komuniti untuk menjana pendapatan. Misalnya penduduk PPR terpilih yang mahir menjahit telah berjaya menghasilkan 52,750 pelitup muka dalam tempoh 2 bulan. Dalam kempen kita, Norma Baru, kita telah berjaya menjahit 52,000 pelitup muka melalui ibu-ibu di PPR. Menerusi program ini, seramai 103 peserta telah berjaya menjana pendapatan sebanyak purata RM1,024 seorang dalam tempoh tersebut. Jadi alhamdulillah dapat meringankan beban mereka. KPKT harus peka dengan keadaan rakyat yang terdesak. Peluang ekonomi kepada rakyat perlu dibuka secara lebih luas dan lebih mudah. Contohnya, lesen sementara perlu diberikan kepada rakyat yang terkesan untuk memulakan perniagaan. PBT perlulah menghayati dan melaksanakan dasar-dasar kerajaan bagi membentuk komuniti yang berdaya tahan serta mampan. Pelaksanaan program seperti kebun komuniti, waste to wealth, trash to cash, inisiatif komuniti CFR, SISA, ZICOM, bomba komuniti dan sebagainya harus diperhebatkan. Bagi mendaya upaya komuniti miskin bandar dengan peruntukan sebanyak 11 juta, KPKT pada tahun 2021 akan terus melaksanakan program-program yang boleh menggalakkan budaya keusahawanan dan perniagaan dalam kalangan peserta supaya boleh meningkatkan daya saing mereka. Selama 1,000 peserta akan terlibat dalam program ini. Program pembangunan minda insan, meningkatkan jati diri golongan sasa dan mengubah minda supaya lebih positif. Program celik keuangan, mendidik kumpulan sasa dalam pengurusan keuangan dan program bina upaya dan juga meningkatkan kemahiran menggunakan peralatan seperti mesin jahit dan sebagainya. Program menjana pendapatan melalui keusahawanan, meningkatkan kemahiran menjadi usahawan berjaya dan menambah pendapatan. Program promosi dan pemasaran, Exit for You, membangunkan kapasiti peserta dalam aspek promosi dan pemasaran. Di bawah Datuk Azhar, program ekonomi bandar ini harus memikirkan program-program yang bertepatan dalam keadaan COVID, yang mana mungkin perniagaan-perniagaan tradisional tidak boleh lagi kita fokuskan, tetapi kena move to teknologi, digitalization, online, marketing dan sebagainya. Jadi ini dalam perancangan Datuk Azhar telah maklum dan telah dalam perancangan untuk menggubal program-program yang lebih progresif, program yang bertepatan dengan teknologi, insya-Allah. Tahun ini dasar kebun komuniti akan dilancarkan bagi mengoptimumkan penggunaan tanah di bandar. Sasaran 1 PPR 1 kebun komuniti. Dasar kebun komuniti ini adalah untuk facilitate, memudahkan sesiapa komuniti atau PBT
apabila hendak membuat approval, kelulusan, ia sudah ada garis panduan. Jadi memudahkan, kadang-kadang kita nak bawa tanah di bawah rintisan dan sebagainya, melibatkan TNB, melibatkan sungai dan sebagainya. Jadi dengan ada garis panduan ini, insya-Allah ianya permudahkan untuk kita membuat mereka membuat permohonan dan untuk membuat kita memberikan kelulusan. Next is dasar pemeriksaan PBT. Juga sedang disediakan sebagai rujukan dan panduan untuk memantapkan lagi peranan dan persediaan PBT dalam menghadapi cabaran masa hadapan. So PBT, like I said, I want you to be empowered. There's two things that you need to do. Satu adalah be creative, be business minded, cari peluang-peluang bisnes. You are free to go and get investors daripada luar negara. Itu satu, ekonomi. Yang keduanya adalah your enforcement is very important. Penguatkuasaan is sangat-sangat penting. Kalau kita mampu membuat penguatkuasaan dengan baik, maka PBT kita juga akan dapat melaksanakan kerja dengan amat berkesan. Kalau penguatkuasaan itu lemah, maka banyak perkara-perkara yang tidak dapat kita uruskan dengan baik. So saya harap fokus dua perkara ini, ekonomi dan penguatkuasaan. Pejabat Sekretariat Muafakat Komuniti perlu memberikan penumpuan khusus kepada usaha menjalinkan kerjasama dengan rakan strategik bagi meningkatkan pelaksanaan aktiviti. Sebanyak RM209,000 telah diperuntukkan pada tahun 2021 untuk pelaksanaan program pembangunan komuniti. KPKT percaya sekiranya komuniti itu berdaya, maka terutamanya komuniti di tempat-tempat PPR ini, maka seluruh negara akan dapat impak kebangkitan negara bahawa Malaysia mempunyai rakyat yang berkualiti tinggi. Melihat ke hadapan, penggunaan tenaga solar juga boleh diberi perhatian dalam membantu untuk mengurangkan beban komuniti dalam kos penggunaan tenaga elektrik. Pada masa yang sama, tumpuan boleh diberikan kepada smart solution dalam menangani urusan pemberisan longkang serta pemasangan fat oil grease, FOG trap. Ya? Jadi ini satu lagi usaha untuk pastikan bahawa longkang-longkang kita ini bersih. Tidaklah dengan ada cincorot dan tikus dan sebagainya lipas. Ya? Jadi kita adakan grease ini, insya-Allah grease trap ini akan longkang kita lebih bersih, penyakit pun tak ada. Ya? So kerajaan tempatan dalam menghadapi tahun 2021, PBT perlu responsif, proaktif dan efisien dalam menyampaikan perkhidmatan. PBT perlu membuat anjakan paradigma dalam mengurus dan mentadbir bandar masing-masing. Pendigitalan, ekonomi digital, penggunaan teknologi IR 4.0 dan Internet of Things perlu diaplikasi dan diadaptasi di peringkat PBT secara lebih meluas dan berkesan demi rakyat, khususnya pada masa pandemik COVID-19 yang masih belum reda. Ambillah kesempatan pandemik COVID-19 ini untuk kita transfer atau migrate daripada sistem tradisional kepada sistem teknologi. Kerana rakyat sudah bersedia ketika ini. Sistem atau aplikasi OSC 3.0 plus online, PBT Pay, iTego, iPlan dan sebagainya juga amat efisien dan sepatutnya boleh dikembangkan lagi dengan ciri-ciri yang lebih baharu untuk terus menambah baik keberkesanannya. Agenda Smart City perlu terus rancak untuk membolehkan rakyat mendapat perkhidmatan yang lebih baik melalui kemajuan teknologi. Untuk memastikan ekonomi, rakyat dan perniagaan tidak terabai dalam tempoh PKP, PBT disaran untuk terus meningkatkan usaha-usaha memudah cara urusan rakyat. Dalam tempoh ini, peranan ahli majlis dan penggerak komuniti tempatan adalah sangat penting untuk memastikan dasar-dasar kerajaan dalam tempoh PKP dapat disampaikan melalui pelbagai cara kepada rakyat. Ahli majlis dan penggerak komuniti tempatan hendaklah memberi idea-idea yang bernas dan inovatif dan bekerja bersama-sama PBT untuk memperkasakan komuniti dalam tempoh COVID-19 yang getir ini. PBT juga perlu mengutamakan kemudahan pelesenan sebagai serampang dua mata yang bukan sahaja merancakkan pertumbuhan ekonomi, malah memberi peluang kepada rakyat untuk aktif dalam aktiviti perniagaan dan keusahawanan untuk meningkatkan pendapatan mereka, terutamanya bagi golongan B40. Tindakan yang telah dibuat oleh PBT seperti mengeluarkan lesen perniagaan sementara, pengecualian lesen premis, pemotongan sewa, gerai PBT dan sebagainya perlu diteruskan untuk mengurangkan beban rakyat yang terjejas dalam tempoh pandemik ini.
Pada tahun ini, Akta 171, Akta Kerjaan Tempatan turut akan dipinda bagi meningkatkan sistem penyampaian PBT dari sudut penguatkuasaan. Melalui pindaan ini, penguatkuasaan oleh PBT dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan cepat. Bagi meningkatkan ketelusan dan kepercayaan rakyat kepada PBT juga, saya berhasrat mesyuarat majlis PBT disiarkan secara atas talian. Saya hari itu dah cabar mana PBT mana majlis bandaraya yang pertama yang dapat melaksanakan mesyuarat majlis secara langsung melalui RTM. So masih lagi tawaran tu masih lagi terbuka, belum lagi ada yang menyambut. YDP Kota Baru Kota Baru tak dengar. Okey. So jadi kita juga terima peruntukan sebanyak 50 juta ringgit bagi ketersediaan tempat tumpuan pelancong untuk pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan dan baik pulih kemudahan pelancongan di seluruh negara. PBT hendaklah segera merancang dan melaksanakan projek-projek tersebut. Yang ini saya nak sebut, alhamdulillah saya buat lawatan kerja di Perak daripada Grid ke Lenggong ke Kuala Kangsar dan ke Taiping. Dan di situ saya dapati bahawa banyak anak-anak muda yang melibatkan diri dalam perniagaan pelancongan kecil seperti boating, jetty dan fishing dan sebagainya yang tidak mempunyai wang untuk mengendalikan infrastruktur. Jadi oleh itu saya dan Datuk Ehsan telah bertemu dengan Minister of Finance dan minta sedikit peruntukan agar dapat membantu bisnes-bisnes pelancongan kecil-kecil di peringkat kerajaan tempatan. Dan tahun ini alhamdulillah telah diluluskan sebanyak 50 juta untuk kita membantu kawasan-kawasan yang akan meningkatkan aktiviti pelancongan di kawasan-kawasan kerajaan tempatan. Seterusnya, sejumlah 331 juta telah diperuntukkan untuk membangunkan projek fizikal. Projek skala besar sebanyak 62 juta, skala kecil sebanyak 268 juta. Projek-projek seperti menaik taraf dan membaik pulih gerai, medan selera dan kios perniagaan yang membantu rakyat mencari sumber pendapatan melalui aktiviti perniagaan hendaklah diberi perhatian khusus agar manfaat dapat dirasai oleh rakyat. PBT juga hendaklah membangunkan projek-projek yang selaras dengan agenda SDG supaya kita dapat menyediakan pembangunan yang mampan untuk rakyat. Seterusnya untuk landscape negara, pandemik dan isu bencana pada masa sekarang memberi kesan psikologi kepada rakyat sehingga memberi tekanan dan menyumbang kepada peningkatan kes kesihatan mental. Pembangunan kawasan hijau dan pemeliharaan landscape memberi keseimbangan dalam kehidupan harian dan keterangan minda. PBT perlu memberi fokus kepada agenda bandar yang mempunyai tahap daya, huni dan kemampanan demi kesejahteraan rakyat. PBT harus memastikan setiap pembangunan menyediakan kawasan hijau, green space, green lungs yang khusus serta kawasan rehat termasuk landscape yang menerapkan elemen sustainable living dan sebagainya. Saya mahu supaya input landscape diambil kira di peringkat awal perancangan pembangunan lagi. Input dan pandangan mengenai landscape hendaklah diberi perhatian di dalam setiap pembangunan yang dipertimbangkan oleh Majlis Perancangan Fizikal Negara. Dalam bajet 2021 sebanyak 88.4 juta disediakan kepada Jabatan Landscape Negara sebagai peruntukan pembangunan landscape kepada PBT yang memerlukan. Selain itu, sebanyak 3 juta disediakan bagi mempromosi produk landscape tempatan dalam dan luar negara untuk menjadikan landscape sebagai sumber pendapatan yang baharu. Saya mahu agar semua peruntukan ini dibelanjakan dengan segera. Ya. So, Plan Malaysia juga dalam rancangan fizikal negara keempat telah akan melaksanakan akan dilaksanakan pada tahun ini bagi memperkasa perancangan spasial negara dengan matlamat Malaysia makmur, berdaya tahan dan sejahtera. 3 kajian berkaitan ialah kajian projek penentuan sempadan bandar, kajian penentuan sempadan kampung dan penandaan kedudukan spasial kemudahan awam kampung di Semenanjung Malaysia dan Labuan, dan kajian plan induk bersepadu guna tanah laluan rel Pantai Timur East Coast Rail Line. Ya, 3 projek yang insya-Allah akan dilaksanakan oleh Plan Malaysia. Sebagai panduan bersama juga, saya mohon PBT untuk pakai garis panduan perancangan fizikal dan hasil-hasil kajian yang telah disediakan oleh Plan Malaysia bagi melicinkan pengurusan pembandaran di kawasan masing-masing. So cadangan program antarabangsa di bawah KPKT pada tahun 2021
adalah untuk memperkasakan KPKT di arena antarabangsa. Program berimpak tinggi akan dilaksanakan seperti Commonwealth Local Government Forum, Executive Community Meeting 2021, UN Habitat Executive Council Meeting, 9 International Contaminated Site Remediation Conference, International Solid Waste Association World Congress, Europe Executive Community Meeting dan Global Cleanup Congress 2021, Smart City Expo World Congress, IFLA World Landscape Architect Summit 2021, ASEAN Republic of Korea Ministerial Meeting on Smart Cities dan International Fire Conference and Exhibition Malaysia, dan persediaan program Multi-Year Policy Dialogue 2022 Thailand perlu dimulakan pada tahun ini. Itu adalah sinarai-sinarai yang program-program antarabangsa yang kita akan laksanakan pada tahun 2021, sama ada mungkin tidak mungkin secara fizikal dan most likely secara virtual yang kita akan laksanakan. Jadi maksudnya with or without COVID, life goes on, cuma pendekatannya yang berbeza. Tapi saya harap hasil dapatannya akan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan lagi usaha kita. So saudara-saudari sekalian, tuan-tuan dan puan-puan semua dekat sana, okey, alhamdulillah. So saya harap dengan apa yang telah saya bentangkan itu, dan ini sesi yang saya nak tutup, dan saya nak memastikan bahawa apa yang telah kita alami ya pada tahun 2020 ini menjadikan iktibar bagi kita, dan saya harap menerusi pengalaman mengharungi COVID-19, kita harus lebih kental, bersedia dan bersemangat untuk terus berkhidmat kepada rakyat dan mengamalkan norma-norma baru supaya dapat bersama melandaikan lengkok penularan pandemik. Kita harus memfokuskan kepada kekuatan KPKT untuk menyediakan perkhidmatan dan menghulurkan bantuan khususnya kepada golongan miskin bandar yang sangat memerlukan bantuan dan perhatian kerajaan. Teruskan peka dengan keluh kesah serta kepayahan rakyat dan respons cepat untuk membantu mereka. Kepada seluruh warga KPKT, saya ingin menegaskan supaya lebih berdisiplin dan berintegriti dalam menjalankan tugas dan amanah. Selain itu, kita juga harus mempermudahkan proses urusan di antara kementerian dan rakyat. Jangan terlalu rigid dalam prosedur kerja. Saya menyeru supaya semua melipat gandakan kerajinan bekerja untuk lebih produktif. Warga KPKT harus pantas bertindak untuk menyegerakan apa-apa amanah dan tanggungjawab yang ada dalam tangan. Sebarang usaha untuk mencapai objektif kerja perlulah melalui timeline yang lebih pendek. Cabaran saya kepada warga KPKT pada tahun ini ialah timeline yang bagi setiap sasaran dipendekkan kepada 50%. Kalau dahulu makan masa 6 bulan, mulai tahun ini pencapaian mestilah dalam masa 3 bulan sahaja. Ini bermakna warga KPKT perlulah kreatif dan inovatif dalam menyampaikan perkhidmatan serta menyelesaikan isu-isu kumpulan sasar. Saya mahukan semua termasuk jabatan dan agensi pastikan KPI tercapai pada tahun ini. Oleh sebab itu, semua projek hendaklah roll out on time supaya KPKT dapat mempercepat dan membantu merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai penjawat awam juga, warga KPKT hendaklah berdisiplin dalam menjalankan tugas. Setiap daripada kita hari ini harus menyemai sikap patriotisme yang mendalam dan membuat pengorbanan demi rakyat dan negara. Kita telah mencapai banyak kejayaan dalam tahun 2020 walaupun dalam keadaan berlakunya pandemik COVID-19 dan bencana alam pada penghujung tahun lepas. Hari ini kita sedari cabaran-cabaran yang kita hadapi tidaklah lain kecuali menjadikan KPKT lebih kuat, lebih bertanggungjawab dan lebih relevan. Saya minta supaya tahun 2021 dijadikan sebagai tahun pelaksanaan cepat dan responsif untuk KPKT lebih aktif dan agresif dalam memberi yang terbaik kepada rakyat. Semakin berat cabaran dan besar halangan di depan kita, sewajarnya semakin mantap dan berkesan perkhidmatan KPKT yang boleh dirasai rakyat. Ini saya nak buat satu quotation ini yang saya suka pakai ni daripada Martin Luther King, satu pejuang apartheid. Ini dia kata, if a man is called to be a street sweeper, he should sweep streets even as Michelangelo painted Mona Lisa, or Beethoven composed music, or Shakespeare wrote poetry. He should sweep streets so well that all the hosts of heaven and earth
will pause to say, here lived a great street sweeper who did his job well. Martin Luther King. Apa yang nak disampaikan? Tidak kira apa pangkat kita. Pangkat adalah sahaja nama saja. Tapi dari segi kewajipan dan amanah itu tetap sama. Sama ada menteri, sama ada driver, sama ada tukang sapu sampah. Amanah dan disiplinnya tetap sama, diukur daripada performance kita, diukur pada punctuality kita, diukur kepada respons kita, diukur kepada janji kita. So, jawatan tidak bermain peranan tapi kualiti kita yang penting. Jadi apa yang saya nak cuba sebutkan adalah tidak kira di mana anda berada, whatever you are, wherever you are, whenever you are, you do your best. That's most important and insyaAllah there will be no regrets. Dengan itu saya ucapkan sekali lagi selamat tahun baru 2021. Saya ucapkan kepada seluruh warga KPKT dan juga semua YDP-YDP dan semua yang hadir dan semua yang mendengar amanat pada hari ini. Semoga kita semua akan dapat melaksanakan tugas kita dengan baik kerana KPKT pada tahun ini adalah tahun pelaksanaan cepat dan responsif. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gongzi Pacai. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Menteri di atas amanat dan pesanan tahun 2021 yang bertemakan Tahun Pelaksanaan Cepat dan Responsif. Ayo sama-sama kita jayakan tema bagi tahun ini. Majlis mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Datuk Hajah Zuraida binti Kamarudin dan tetamu-tetamu kehormat yang hadir pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua yang telah mengikuti majlis ini secara dalam talian dan secara langsung di Facebook KPKT dengan jumlah lebih 1,300 tontonan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.